بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahibul Fadilah Tuan Imam, seluruh saf jawatan kuasa dan pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah pada malam ni dapat sekali lagi kita bersama. Allah akan menatijahkan, menghasilkan sesuatu yang penuh barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab kita Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada fasal yang terakhir kitab kita, yakni fasal yang ke-12. Satu fasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alamat ni tanda yang menunjukkan atas benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada muka surat 172. I'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu sallallahu alaihi wasallam wa asra ila sama'i akhbarihi al-mustamilati ala ma nuqila anhu alima anna al-awwalina wal akhirina ya'jizuna an amsalha wa anna zalika la yutasawwaru illa an yakuna min al-wahyi والتنزيل وكان الجبي يرى وجهه الكريم ويقول والله ما هذا وجه كذاب فذو البصيرة يكفيه ذلك دلالة على صدقه ونبوته ونحن نورد بعض ما ظهر على يده min kharqil adati. Jadi Imam Ghazali kata apa? Ketahui olehmu bahwasanya barang siapa yang hadir, yang ada, melihat akan kelakuan Nabi dan segala perangai Nabi dan segala mukjizat Nabi, dan dia mendengar kepada barang yang dinaqal daripadanya itu, nescaya apa? Imam Ghazali kata siapa-siapa yang pernah tengok Nabi itu. Tengok ni apa? Tengok perangai, tengok kelaku kelayak Nabi, dan tengok mukjizat Nabi, dan pernah dengar Nabi menakalkan, Nabi memberitahu sesuatu, nescaya Imam Ghazali kata nescaya mengetahui ia akan bahawa orang yang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu. Imam Ghazali kata siapa yang pernah tengok Nabi, pernah tengok perangai Nabi, pernah tengok kelaku kelayak Nabi, pernah tengok mukjizat Nabi, dia pasti akan mengatakan bahawa tak ada siapa yang boleh ting bahasa kita ni dalam kitab tak ada.
Tak ada siapa bahasa kita. Hak dulu ke, hak kemudian ke, tak ada siapa boleh sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demikian itu perangai, rupa, kelayak Nabi. Tasawur. Apa tasawur? Yang dirupa pada akal, melainkan bahawa adalah ia daripada wahyu Allah dan daripada apa yang diturunkan oleh Allah dengan wasitah perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi perangai Nabi, kelaku kelayak Nabi, bercakap Nabi, berjalan Nabi, rupa Nabi, perangai Nabi, semua ni kalau kita tengok tak terbayang oleh kepala kita ni daripada manusia. Ni mesti benda yang Allah yang beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Macam sempurnanya rupa paras sempurna, muamalah dia dengan orang sempurna, perangai terfikir oleh kepala kita hak ni perbuatan manusia. Ni maknanya anugerah Allah, wahyu daripada Allah. Pasal sempurna sangat Nabi ni. Itu maksud dia. Dan adalah orang yang sekurang-kurangnya akal. Maknanya hak paling tak cerdik. Ni bukan hak orang cerdik ni, bukan sahabat, bukan apa. Ni orang hak tak cerdik lah. Siapa dia orang tak cerdik tu? Orang daripada Arab Badawi, Arab Ulu. Orang Ulu ni dia bukan apa cerdik. Protokol-protokol dia kau parti. Orang hak tu dia kata bila dia tengok muka Nabi, dia akan kata demi Allah, wallahi ma haza wajhu kazzabin. Arab Ulu tu dia kalau tengok muka Nabi, dia kata demi Allah, ni bukan muka pembohong. Tu kira orang yang paling rendah dia punya taraf pendidikan. Dia pun kalau tengok muka Nabi, dia keluar daripada lidah dia ni bukan muka pembohong. Rupanya muka pembohong ni boleh kenai. Tuan-tuan jangan duk main dengan duk suka bohong. Kita ya rasa orang tak tahu. Tapi orang boleh tahu. Jadi jangan duk bohong sangat. Cakap ni bohong saja. Boleh detik di hati kita ni bohong ni. Jangan buat main dengan bohong. Jangan kata orang biasa ustaz ceramah apa dengan bohong. Orang tahu ni cerita bohong ni. Jangan bohong, cakap bagi betul. Ada setengah orang yang suka bohong nak bagi orang takut. Takut ni kerja hati. Kerja hati milik Allah. Allah tak akan bagi orang takut dengan perbuatan bohong. Kita cakap bagi betul. Kita nak bagi anak kita takut, jangan bohong. Cakap betul. Kita nak ceramah, nak bagi orang takut kepada neraka, nak bagi orang takut kepada Allah, jangan bohong. Orang main cerita bohong. Pasal bohong ni Allah tak akan letak di hati orang dengan rasa takut. Tak ada. Dan orang boleh Allah Ta'ala boleh gerak ke hati orang ni tahu ni bohong. Jadi Allah ni orang yang paling rendah akal pun kalau dia tengok dia kata muka Muhammad ni yang ni bukan kaki bohong ni, boleh percaya. Jadi tuan-tuan hati-hati. Allah boleh zahirkan hati kita tu di wajah kita. Kadang-kadang orang nak main kena kita tu kita boleh rasa tu. Ni nak main kena. Kadang-kadang ni main rumah kita dia nak bohong apa tu. Hati tu rasa lah. Tambah isteri dengan suami. Tu sana bohong lah. Bini tahu. Isteri ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kat mereka ni. Oh Masya Allah. Pasal orang perempuan ni hati mereka halus. Hati mereka penyayang. Maka Allah menzahirkan sesuatu ni boleh kenal. Laki dia bohong jaga, dia tahu abang pergi mana tadi. Sudah bohong. Dia boleh tahu kelebihan. Kelebihan.
Jadi orang yang mempunyai kasih sayang dia tinggi, Allah banyak menzahirkan pada hati dia untuk mengenali sesuatu. Dia boleh mengenali dia. Baik. Maka orang yang mempunyai basirah, apa dia basirah? Mata hati. Yang berakal itu memadai yang demikian itu akan dia sebagai dalil yang menunjukkan atas benar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal, yakni Nabi yang diutus menjadi Rasul. Dan kami, Imam Ghazali kata kami, bahasa dia, akan datangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi daripada yang menyalahi segala adat. Jadi dia kata cukuplah. Maksud dia kalau orang Arab Badawi akal tak tinggi itu pun tengok Nabi, tahu kata Nabi ni bukan kaki bohong, cukuplah dia kata jadi dalil kat kita. Yang Nabi ni tak akan bohong dia kata. Jadi Imam Ghazali kata ni saya nak buat beberapa mukjizat Nabi. Untuk jadikan panduan dalam kehidupan dia kata. Tengok muka surat 175. Maka setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahawa dibelah baginya bulan pada negeri Makkah ketika meminta akan dia oleh orang Quraisy akan yang demikian itu. Antara mukjizat pertama Nabi ialah Nabi belah bulan. Pasal apa? Puak kafir Quraisy kata kalau hang boleh belah bulan ni, bulan tu hang boleh bahagi dua, kami masuk Islam. Nabi buat tak masuk juga. Yang perangai orang ni tuan-tuan, kadang-kadang dia saja syok gocoh macam tu je. Dia bukan nak buat pun. Kalau betul hang buat macam ni, buat pun dia tak masuk. Dia guna alasan lain pula. Ni sihir ni. Ni bukan Nabi, ni sihir ni. Padahal tadi dia abang dah, kalau hang boleh bahagi bulan ni kami masuk Islam ikut hang. Nabi buat, dia kata hang sihir ni bukan Rasul lah pula dah. Jadi yang kata manusia ni bila dia tak mau tuan-tuan, dia mereka cipta alasan. Sebab itu orang tua kata dulu kalau nak 1000 daya, kalau tak mau 1000 dalih. Betul. Orang tua tu pandai pada kita lama dululah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi makan akan orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit. Sekali di rumah Jabir radhiyallahu an dan sekali di rumah Abi Talhah. Dan pada hari menggali khandak, yakni parit besar, ketika duk buat parit, duk buat khandak, perang khandak tu, Nabi lapar, sahabat lapar. Abi Talhah semawa Nabi lah. Semawa Nabi jom makan di rumah dia. Tapi bisik kat Nabi lah. Nak sembelih pun anak kambing dia. Lepas tu abang lah kat Nabi ni ajak lah 2-3 orang lagi. Macam tuan-tuan lah. Bisik kat abang ya. Maya, saya pergi pergi rumah nak. Bawa satu kereta. Abang ya pun tak boleh buat pengumuman lah. Buat pengumuman letih Maya pun kuit satu kereta api lah. Biasalah macam tu, biasalah. Abi Talhah pun macam tu lah, dia abang kan Nabi. Nabi kata abang hang balik sedia. Rupanya Nabi ajak ke semua. Yang haduk korek tu 80 orang. Semua jom. Padahal dia sedia makan tu adatnya untuk 45 orang. Tuan-tuan sedia makan salam pi 80 orang. Peluh bercerau tomah. Dia kita suruh main 5 orang, dia main 80 orang, 12. Ya, mau tomah tak bercerau peluh. Jadi Nabi pi 80 orang. Cuma Nabi kata biar Nabi yang cedok, Nabi yang urus, Nabi yang semua. Dan tuan-tuan cukup. Orang tu makan cukup, lebih lagi. Itu mukjizat. Tapi Nabi lah yang cedok, Nabi semua lah. Orang lain
Orang cerita dulu apa, Tok Guru apa Saat Mongguat ke apa ke, kes minyak motor kan. Orang cerita lah, saya pun tak ada jumpa sembang. Tok Guru minyak habis. Tok Guru kata, buka, aku nak tengok. Kau buka, Tok Guru suruh tutup. Tok Guru kata, hang balik dengan tengok, dengan buka tengok. Selagi mana hang tak buka, dia pun naik sampai 2-3 hari tak mampu motor. Hati ni teringin nak tengok. Memang perangai kita macam tu. Kita ni tuan-tuan, kalau orang tulis jangan tengok, hati nak tengok tu. Tu daripada buat apa video dalam Facebook tu, dia buh kotak, dia buat satu kotak kecil, kotak lah, kira kalau orang boleh berdiri dalam tu lah, letak tengah pekan. Lepas tu ada dia buat lubang satu. Lepas tu dia tulis atas lubang tu, jangan tengok melalui lubang ni. Dia tulis jangan tengok melalui lubang ni. Tapi yang kata manusia ni, bila dia lalu tu, dia tak nampak tak apa, dia nampak jangan tengok, dia nak tengok. Dia patah balik, dia tengok orang, dia nak tengok. Pasal tulis jangan tengok. Itu sifat manusia. Kalau jangan tu, Allah, dia nak buat sangat. Jadi macam kawan tadi lah, buka-buka tak ada minyak lah. Lepas tu lawan tolak lah. Tak dengar tu urutan jangan. Buka agak, tapi patient. Cuma mukjizat Nabi, boleh 80 orang makan daripada 4 mud, yakni cupak tepung syair dan 1 anak kambing yang kecil. Dan sekali lebih daripada 80 orang makan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu an di dalam tangannya. Tak banyaklah roti, boleh buah dalam tangan dah banyak mana. Tapi boleh makan sampai 80 orang. Dan sekali beberapa tentera Nabi memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh anak perempuan Bashir di dalam tangannya. Budak perempuan bawa kurma nak banyak mana kalau dalam tangan dia. Habis kuat 10 biji. Budak pula, perempuan pula. Maka makan sekalian mereka itu hingga kenyang daripada memakan yang demikian itu, dan lebih lagi bagi mereka itu yang tiada termakan. Itu mukjizat. Ini yang khusus untuk Nabi lah, mukjizat. Tuan-tuan jangan cari pasal. Buat kenduri anak menikah panggil 2,000. Bini kata nak makan lembu berekor bang. Lembu apa, sembelih ayam seekor nak. Cukup enggak? Allah Nabi pun cukup. Tu Nabi ni. Tuan-tuan aku saya lari ke pintu belakang tu. Buat kenduri lu tak ada. Dan setengah daripada mukjizat Nabi itu, yakni terbit mata air daripada selang antara jari Nabi. Ayak duk keluar ni. Ayak keluar kok celah-celah jari. Maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi SAW itu, padahal mereka itu sangat dahaga. Cukup, boleh ayak keluar ke tangan. Dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada mangkuk yang kecil, yang picit, yang sempit, daripada bahawa menghamparkan Nabi SAW akan tangannya di dalamnya itu. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak lagi daripada mukjizat Nabi. Adapun orang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata ini, tiada terhenti imannya dengan membenarkan keadaan yang demikian itu. Dengan adanya mukjizat Nabi tadi ini, kalau orang tu berakai sungguh, dibantu dengan bimbingan hidayah daripada Allah, nescaya dia membenarkan Nabi. Tapi mau kata hak Allah Ta'ala tak bantu ni, duk lawan Nabi itulah. Walaupun Nabi duk tunjuk mukjizat dia tak percaya. Dia kata sihir pula. Dia guna alasan, dia guna dalih. Padahal nak macam tu Nabi buat. Nak belah bulan, aku belah. Lapak keluar, dahaga keluar, tak ayak kut tangan, kut jari. Tak juga. Dia tak mau. Dia cuma mencari-cari alasan. Jadi tuan-tuan, duk sahiran lah duk sahiran. Yang ni jadi motivasi diri lah. Kadang-kadang kita frust, kita kecewa.
Sampai macam tu pi ajak tak mau lagi, tak usah heran lah. Kita ajak dia tak mau. Puak nu Nabi ajak. Nabi ajak. Tengok muka Nabi seketui. Tengok mukjizat Nabi. Tak mau. Tak mau juga. Jadi kerja kita ajak. Dia mau tak mau tu bukan kerja kita. Jadi kita tak gaduh bebai lah. Kita pun betul lah kalau Nabi dulu pun dia tak mau, aku lagi lah. Tapi teruslah kerja buat kita. Cuma yang ni jadi motivasi lah pada diri kita. Bila kita baca kitab-kitab macam ni, dia taklah menyebabkan kita ni ferah sangat lah. Usaha sampai tak mau tahu dia pun tak mau. Jangan. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali. Siapa dia depa tu? Ada hak tak mau bergenuk. Bukan takat tak mau, lawan pula. Angkat senjata lawan. Kita ni tuan-tuan tak ada lagi lah kot no. Adakah tuan-tuan duk pi ajar orang mai sembahyang dia angkat parang? Tak ada lah. Kecuali dia minta makanan tuan-tuan tak bagi hak masjid, itu dia bakar. Itu ada lah. Tu pun dia kurang siuman. Kalau dia orang siuman dia kan hak bakar mau ni kan. Dia tak apa senta. Kalau dia senta dia tak gamak kan nak bakar ni. Tapi dia tak senta lah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menumpahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bekas air sembahyangnya pada tempat mata air yang telah kering airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak, maka meminum daripadanya beberapa ribu tentera Nabi hingga puas dahaga sekaliannya itu. Bekas ayak wuduk Nabi tu jatuh, ayak pun bercerau atas tanah. Tang mana ayak Nabi jatuh tu, hak tu dia keluar mata ayak sampai boleh minum beribu-ribu orang. Dalam keadaan mereka tu sangat dahaga. Dan lagi adalah Nabi SAW menumpahkan akan bekas air wuduknya di dalam perigi yang kering airnya pada tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1,500 orang hingga puas dahaga sekalian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu menyuruh ia akan Sayyidina Umar radhiyallahu an memberi bekal akan 400 orang yang berkenderaan dengan kurma yang sedikit sekira-kira perhimpunannya seperti bekas duduk satu unta. Jadi Nabi ni dia bekal dia bagi untuk 400 orang tentera tu sikit sangat ya. Tapi boleh mencukupi macam tadi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni melontar Nabi dengan segenggam pasir akan beberapa tentera orang kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat, yakni firman Allah, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau ya Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar itu, tetapi Allah yang melontar itu. Jadi ada orang dia guna ayat ni dia naik motor tak ada lesen. Dia tengok polis depan, dia dah baca ayat tu. Dia tak tahu polis tu lagi pun dah baca ayat ni lama dah. Dia pun pi polis tahan. Dia kata, cik nampak ke? Awak saya duk baca dia kata surah Al-Anfal tak sengaja tadi. Dia tak tahu polis tu baca awal dia ni. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni menangis batang kurma yang kering yang dibuat oleh Nabi mimbar untuk ia membaca khutbah padanya. Bila Nabi buat mimbar baru, Nabi letak sebelah lah mimbar lama tu. Maka mimbar lama tu teriak, dengar bunyi, sahabat pun dengar teriak.
Maka lalu ia menangis dan hingga mendengar akan tangisannya itu oleh segala sahabat Nabi seperti suara unta teriak. Maka memeluk akan dia oleh Nabi. Maka ketika itu diam ia. Dia teriaklah Nabi guna mimbar baru. Nabi peluk dia. Sahabat pun dengar. Dia duk teriak sedih. Itu mukjizat Nabi lah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahawa mengkhabarkan yang gaib-gaib, yakni mengkhabarkan bahawasanya adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu itu kena fitnah pada ketika ia jadi khalifah. Nabi cerita awal lagi masa Nabi duk ada lagi, Sayyidina Umar ni akan, Sayyidina Uthman ni macam ni. Maka lalu dibunuh oleh orang akan dia. Maka terjadi kemudian daripada wafat Nabi SAW itu seperti yang dikhabarnya itu, yang ni adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu an dibunuh orang akan dia. Nabi habaq dah. Nabi habaq, Nabi cerita dah. Uthman ni dia akan dibunuh, syahid dia ketika mana dia memerintah, dia menjadi khalifah, dan peristiwa itu terjadi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni mengkhabarkan ia akan mati Raja Habsyah yang bernama Najasyi pada hari matinya itu. Maka lalu solat Nabi SAW dengan sahabat dengan solat ghaib di dalam negeri Madinah, padahal mati Najasyi itu di dalam negeri Habsyah. Masa tu mana ada WhatsApp apa tak ada. Tapi Nabi kata ni Najasyi mati dah, tahu. Maka semayang ghaib Nabi dengan sahabat. Semayang ghaib. Ni dalil untuk kita buat solat ghaib. Kita masalah kita bila solat kita ghaib. Itu masalah. Nabi solat ghaib. Kita bila nak solat ghaib. Itu pun masalah kan. Ada kadang-kadang lah, tak tahu nak kata macam mana no. Tak. Kadang-kadang tu bila solat jenazah kan, patut anak beranak lah main semayang. No. Tak apalah kalau tak mau jadi imam pun tak apalah. Tapi main lah. Ni kadang-kadang semayang jenazah ayah, anak-anak pekat duk keluar tu. Anak lah, adik lah kan duk keluar. Kan main lah sekali, tak apalah tak mau jadi tu imam pun, kita ada dah imam Korea, main pergi sama-sama kan. Tapi tak banyak kali juga anak duk pergi tengok itu kan. Kadang-kadang ustaz minta jadi imam noh. Tak apa, boleh minta, saya tunggu tahun ni. Bagi ke orang lah benda tu kan. Mayang lah sagi keluar tu, tunggulah. Itu khidmat kita. Kalau kita tak boleh buat semua pun jangan tinggal. Ya, semua kalau boleh buat daripada kap mandi, kapan Allah tu syok lah no. Solat, lepas tu kebumikan, Allahu Akbar. Tapi tak boleh pun minima dia kira boleh sembahyang tu. Inilah kita peringat kalau anak-anak kita tu, peringatlah juga no, kan. Kalau ayah tak ada, mak tak ada satu hari nanti, hampa lah. Kalau hampa tak boleh jadi yang baik, hampa jadi imam. Kalau tak boleh pun hampa jangan tak sembahyang. Peringat dia. InsyaAllah kalau kita peringat, niat kita elok anak-anak kita, insyaAllah. Mungkin dia nakal lah, tapi atas nasihat kita tu mungkin takdir Allah, mana kita tahu no? InsyaAllah manusia ni tuan-tuan, dia nakal macam mana pun dia manusia. Dia ada hati. Hati ni milik Allah. Jadi kita jangan putus asa dengan anak-anak kita. Anak saya ustaz adik sikit pada syaitan, amboi. Tu pertama tu salah kata. Yang kedua, kalau jahat sungguh, insya-Allah dia ada hati. Dia ada hati. Hati dia ni milik Allah. Jahat tak mana pun, kalau Allah nak tune ni mudah sangat ya. Jadi kita kena berbaik sangkalah dengan Allah. Mungkin dia tak jadi baik masa kita hidup, dia jadi baik lepas kita mah. Banyak juga yang lepas mak ayah mati dia jadi baik.
Dan lepas pada tu dia buat kerja-kerja anak yang soleh. Dapat juga abuan kat mak pak dia. Kita cuma kita ni jangan putus asa. InsyaAllah tuan-tuan, dia jahat dia tak sampai tera Fir'aun. Kita pun baik tak tera Nabi Musa. Kita pun baik bukan tera Nabi Musa, dia pun jahat bukan tera Fir'aun. InsyaAllah kita perhabis muka ni jadilah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni mengkhabarkan ia bahawa Al-Aswad Al-Kazzab akan dibunuh oleh orang pada malam dibunuh akan dia, padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a, dan mengkhabarkan Nabi akan nama orang yang membunuh akan dia. Di Yaman Nabi di Madinah, Nabi habaq ni hari ni Aswad Al-Kazzab akan dibunuh oleh Fulan bin Fulan. Tak tahu sungguh dia dibunuh. Padahal zaman tu mana ada handphone, mana ada WhatsApp kan. Kalau zaman lah tak heran sangatlah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni datang kepadanya unta, padahal mengadukan unta akan halnya. Unta mengacum kat Nabi. Dan adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi SAW. Dan setengah daripada mukjizat Nabi itu, yakni adalah ia memanggil akan 2 pokok kayu, maka datang kedua-duanya itu kepadanya, padahal kedua-duanya berhimpun di hadapan Nabi. Kemudian menyuruh Nabi akan kedua-duanya itu berpisah, maka pergi kedua-duanya itu padahal ia berpisah kedua-duanya. Nabi panggil 2 pokok, mai 2 pokok duduk depan Nabi. Lepas tu Nabi kata, hampa pisah leh, pi pula dua-dua tu berpisah. Allah, boleh tahu tu. Tu pun puak kapiak tak mau, tak mau juga. Dan setengah daripada mukjizat Nabi itu adalah seorang daripada Yahudi telah meracun akan Nabi, maka memakan Nabi akan suatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabatnya, maka mati sahabatnya pada ketika itu jua, on the spot, maka makan mati terus. Dan sejahtera Nabi, dan adalah Nabi hidup lepas daripada makan racun tu 4 tahun. Sahabat yang makan sekali dengan Nabi matilah lah tu. Nabi selepas makan racun tu 4 tahun lagi boleh hidup. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW, berkata bagi Nabi itu tangan kambing yang telah masak, kaki kambing itulah, yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun. Nabi minat makan kaki kambing. Itu Nabi kawasan kambing yang Nabi minat kaki lah. Jadi dia pun tahu Nabi minat tu kaki, dia pun buah racun. Dengan katanya, ya Rasulullah, tapi kaki tu bercakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, jangan engkau makan akan aku, kerana ada di dalam aku ni racun. Tu mukjizat. Kalau dia bercakap macam tu, mangkit lari dengan ayat tu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yakni mengkhabarkan akan Sayyidatina Fatimah bahawa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi, maka adalah Sayyidatina Fatimah itu, yakni yang terlebih dahulu mati daripada segala kerabat Nabi, kemudian wafat daripada wafat Nabi, maka adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikata oleh Nabi. Jadi hak ni cerita dia ketika mana Rasulullah SAW nazar, Rasulullah panggil Fatimah. Rasulullah bisik hak pertama, Sayyidatina Fatimah teriak. Dah habis teriak tu Nabi panggil pula, Nabi bisik hak kedua, Sayyidatina Fatimah gelak. Bila dah tak ada Nabi, orang tanyalah Fatimah, pasal apa masa Nabi bisik hak pertama hang teriak, hak kedua hang gelak? Dia kata hak pertama ayah aku bisik, ayah ni tak lama dah, aku teriak lah, dia kata. Hak kedua ayah aku bisik, dalam keluarga kita selepas ayah ni hang lah. Tu yang aku syok tu. Dia kata pasal apa aku boleh jumpa dengan Rasulullah. Jadi aku seronok lah. Kita kalau ayah nak buat bisik macam tu, muka kecut lah. Ayah nak mati dah, tapi rasa-rasa ayah lepas ayah hang, ada tuan-tuan nak senyum. Tapi Sayyidatina Fatimah, Masya Allah, dia baik dia, dan dia senyum. Dia tahu dah dialah akan berjumpa dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bulan depan kita sambung lagi muka surat 180. Baik, ada apa-apa tuan-tuan nak tambah lagi? Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.